Hobi larian ataupun hobi berbasikal, mana yang lebih sesuai untuk anda? Saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda mungkin tertanya, manakah satu hobi yang sesuai untuk saya? Sama ada hobi larian ataupun hobi berbasikal. Memang anda boleh memilih kedua-duanya sekali, tetapi adalah lebih baik jika anda dapat fokus pada salah satu, sebab kedua-dua hobi ini mungkin memakan pelaburan yang tinggi. Jadi pada jangka panjang, jika anda dapat fokus hobi mana yang lebih sesuai untuk anda, itu adalah terbaik. Kriteria yang pertama yang kita perlu fikirkan adalah dari segi disiplin. Pada mulanya dengan hobi larian ini, saya mengamalkan untuk berlari lebih kurang sejauh 5 km sehari, dan pada hujung minggu ialah lebih kurang 10 km sehari. Jadi dalam seminggu saya akan mendapat lebih kurang 45 km, iaitu seolah saya berlari maraton dalam seminggu. Untuk kayuhan basikal pula, saya mengamalkan untuk berkayu dalam 15 km saja sehari. Jadi memang santai, dan pada hujung minggu saya akan berkayu lebih sikit, iaitu lebih kurang 60 km pada Sabtu dan Ahad, dan dalam seminggu saya akan mendapatkan lebih kurang 200 km ataupun sekurang-kurangnya 160 km. Jadi seolah-olah saya berkayu century ride selama seminggu. Jadi itu adalah amalan saya. Perbezaan antara amalan larian dan amalan berbasikal. Itu dari segi disiplin. Kemudian kita lihat dari segi pemakanan. Jadi semasa hobi larian ini, disiplin saya memang ketat dalam pemakanan. Jadi sebab tiap-tiap pagi saya hanya akan makan cereal saja, berbanding dengan semasa saya fokus kepada hobi berbasikal ini, saya makan seperti biasa. Baik, dengan rutin dan pemakanan, macam mana kita nak tahu yang mana memerlukan disiplin yang lebih tinggi? Jika kita tidak berlari selama seminggu berbandingkan jika kita tidak berkayuh selama seminggu, jadi kita akan lihat di mana kesannya terhadap prestasi larian kita. Selalunya dalam 5 km ni, target saya ialah untuk berlari untuk mencapai kurang daripada 30 minit. Beberapa kali saya sudah cuba dan saya sudah uji, di mana jika saya tidak berlari selama seminggu atau beberapa minggu dan kemudian memulakan lagi larian saya, memang amat sukar untuk mencapai target saya ialah 30 minit untuk 5 km. Kemudian berbanding pula dengan acara berbasikal. Jika saya tidak berkayu selama seminggu, 2 minggu, saya masih boleh mencapai prestasi saya, iaitu 30 km sejam. Jadi, inilah perbezaan kriteria yang pertama, iaitu disiplin, di mana ia memerlukan disiplin yang tinggi. Jika anda tinggalkan aktiviti larian, kesannya adalah lebih berbandingkan jika anda tinggalkan aktiviti kayuhan ini untuk beberapa minggu ataupun malah sebulan. Kedua, kita lihat dari segi kriteria risiko. Dan terus terang saya katakan, risiko untuk larian adalah lebih tinggi. Ini kita bukan bercerita tentang jika berlakunya kemalangan. Memang kalau larian pun, jika dilanggar motor ataupun dilanggar kereta, na'udzubillah, memang risikonya tinggi. Itu juga dengan acara kayuhan basikal. Tetapi kita lihat dari segi risiko, jika kita mengamalkan kedua aktiviti ini tanpa apa-apa kemalangan, dari segi jangka panjang kesannya memang lebih risikonya pada larian. Memang larian ni melibatkan kaki anda, dan di bahagian kaki anda tu memang memerlukan penjagaan yang betul. Yang paling ditakuti adalah jika kenanya ACL. Apakah itu ACL? Iaitu anterior cruciate ligament, iaitu di mana ligamen anda boleh putus ataupun koyak. Jadi itu memang biasa di kalangan rakan-rakan saya, malah ahli keluarga saya pun ada yang menghadapi ACL ini.
di mana ligamen mereka putus disebabkan aktiviti yang terlampau ekstrim untuk larian ataupun aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan. Jadi bukan semua orang sebenarnya sesuai untuk aktiviti ataupun hobi larian ini, terutamanya mereka yang mempunyai berat yang tinggi. Lutut kita tidak dapat menampung dengan berat badan kita, jadi kita kena berhati-hati sikit. Jika kita memang terpaksa ataupun memang kita memang nak memulakan, nak fokus pada aktiviti ataupun hobi larian ini, kita kena berhati, slow-slow dulu, banyak berjalan, kemudian lari sedikit, jogging, kemudian barulah anda berjogging seperti biasa ataupun mengikut target anda. Sebab kalau anda lihat di mana bila anda berkayuh tu tiada impact seperti hentakan pada permukaan tanah dan sebagainya. Jadi kayuhan ni risikonya kurang sedikit berbanding dengan aktiviti larian. Dan untuk aktiviti larian ini, tips saya ialah, nasihat saya ialah untuk memilih pada kasut yang betul. Contohnya dahulunya saya menggunakan kasut Nike Zoom. Sekarang saya rasa sudah ada banyak versi Nike Zoom ni, dan istimewa pasal Nike Zoom ni di mana ia mempunyai bounce ataupun pantulan tenaga yang memang efektif. Jadi bila anda hentak kaki anda di permukaan tanah, dia akan mantul balik tenaga anda dan dia memang boleh memberikan kesan dari segi kelajuan anda berlari. Kasut Adidas Boost ini bagusnya dari segi impak, di mana dia menyerap impak apabila kaki anda hentak kepada permukaan tanah. Jadi ia mengurangkan risiko pada kaki anda. Jadi saya suka juga brand Adidas ni. Saya banyak kasut brand Adidas. Ini adalah Boost, dan sekarang saya rasa sudah banyak versi Boost ini, lebih advance lagi. Jadi kalau tadi Nike dari segi bounce lebih efektif, dan Adidas dari segi menyerap impak. Jadi adakah kasut yang seimbang kedua-duanya ni, iaitu dari segi bounce dan jadi menyerap impak? Dan akhirnya sebab itulah saya memilih kasut Under Armour. Jadi ini adalah model Hover, HOVR, dan saya rasa sekarang pun sudah ada versi yang baru. Selain daripada kasut ini seimbang, dia mempunyai bounce ataupun pantulan tenaga yang baik, dan juga dia dapat menyerap impak pada permukaan dan kaki anda lebih baik juga. Jadi seimbang kedua-duanya. Dia juga mempunyai teknologi. Kasut ini ada teknologi di mana dia ada chip di dalamnya. Dia boleh disalurkan kepada anda punya aplikasi, app. Bukan saja boleh memberikan laporan dari segi kelajuan anda, dia pun boleh juga detect dari segi cadence. Kan bukan saja basikal saja, bike komputer saja boleh detect cadence, anda punya kasut pun boleh detect cadence dengan kasut Under Armour ini. Jadi itu contoh. Dan untuk pelaburan kasut ini bukannya murah. Kasut ini mungkin berharga lebih kurang 6 hingga 700. Itu pun selepas diskaun. Jadi memang anda kena memilih kasut yang betul. Jadi itu tentang dari segi risiko. Kriteria yang ketiga ialah, yang paling saya suka sekali ialah matlamat. Jadi matlamat anda adalah penting. Nawaitu anda adalah penting. Apakah matlamat anda berlari? Jadi dahulunya saya sendiri, saya suka larian ini. Dia memang berkesan untuk menurunkan berat badan. Yelah, dah lah kita kena jaga pemakanan. Berat saya adalah 65 kg. Kemudian target saya ialah 58 kg. Sebab ketinggian saya lebih kurang 168 cm. Jadi 58 kg adalah berat ideal saya. Jadi saya telah capai melalui aktiviti larian. Kenapa saya telah beralih arah kepada hobi berbasikal? Sebabnya matlamat saya ialah di mana saya ingin bersenam sambil menikmati keindahan alam. Kenapa saya kata begitu? Sebab kayuhan ni, dia ada satu masa, terutamanya apabila anda menuruni bukit, di mana anda tidak perlu berkayuh dan anda perlu relax, cruising saja, anda boleh menikmati keindahan alam dan pemandangan anda lebih meluas berbanding dengan aktiviti larian ini.
di mana aktiviti larian ni dahlah badan anda penat dan untuk anda fokus menikmati pemandangan anda pun susah. Dan aktiviti basikal ni anda sebenarnya duduk tinggi sedikit kan pemandangan anda, jadi view-nya ataupun pemandangan anda adalah lebih meluas dan lebih menarik. Dan jika anda dapat berkayuh di tempat-tempat yang menarik, yang indah, jadi anda akan lebih bersyukur, anda lebih dapat menikmati keindahan alam. Itulah bezanya dengan aktiviti larian. Itulah sebabnya saya beralih kepada aktiviti berbasikal. Tapi kedua-duanya memang perlu berdasarkan kepada matlamat. Itu saja tips saya pada kali ini, iaitu diharap ia dapat membantu. Sila like, share, komen, dan mungkin otai di sana mempunyai tip yang lebih baik lagi ataupun anda mempunyai pendapat yang berlainan, sila nyatakan di ruangan komen. Dan yang penting anda subscribe supaya ia dapat memberikan motivasi kepada saya untuk berkongsi lagi ilmu, berbincang dengan anda, dan semoga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.